Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di pekarangan Masjid Nabawi. Bayangkan masjid yang dulunya kecil sekarang mengalami pembesaran, masya-Allah. Sampai Nabi SAW yang telah pun mengetahui bahawa perubahan ini berlaku, lalu baginda bersabda, Raudah baginda SAW walaupun sebesar di sini menuju ke San'a, maka ia adalah raudahku, kata Nabi SAW. Jadi di Masjid Nabawi ini berlaku banyak peristiwa. Antara peristiwa yang terakam dalam sejarah yang sempat saya ingat berlaku kepada seorang sultan Islam yang terkemuka bernama Nurdin Zenki. Beliau ni ada kaitan dengan Salahuddin Ayyubi yang telah pun mencatat sejarah, mengambil semula Baitul Maqdis selepas 500 tahun berada di bawah tangan Kristian. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Nurdin Zenki ni salah seorang khalifah yang saleh, bahkan setengah muarikhin mengatakan beliau ni termasuk di kalangan Khulafaur Rasyidin. Kenapa dipanggil begitu? Kerana beliau seorang raja yang saleh yang telah pun melaksanakan pemerintahan di bawah naungan kehendak Allah dan Rasulullah SAW. Satu malam Nurdin Zenki bermimpi. Dalam mimpinya melihat kedatangan dua orang di sisi Rasulullah SAW. Rasulullah minta tolong kepadanya, selamatkan aku daripada dua orang lelaki ini, kata Nabi SAW. Nurdin bermimpi perkara yang pelik itu sebanyak 3 kali. Dan akhirnya beliau bertanya kepada wazirnya, penasihat kepadanya, apakah tindakan yang wajar dibuat. Lalu wazirnya telah menasihati beliau untuk datang ke Madinah, menyaksikan sendiri apa yang berlaku di sini, memandangkan Nabi memohon bantuan kepadanya. Bayangkan tuan-tuan, ini seorang wali Allah. Sampai dalam mimpi pun Allah SWT nak menghadiahkan kepadanya satu bentuk kurniaan, di mana Nabi SAW datang minta bantuan kepadanya. Ini menunjukkan kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah SWT. Ini kata para muarikhin, para ahli sejarah, maka beliau mendatang menjamu seluruh penduduk Madinah ini dengan makan. Lalu beliau mencari-cari wajah yang ditunjukkan Nabi dalam tidur itu, tetapi tidak berjumpa. Akhirnya bertanya kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah telah beritahu ada 2 orang dari Maghrib, dari west part of Islam punya country yang luas ini. Ada 2 orang datang. Mereka ni ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya qiyam. Janganlah diganggu mereka, wahai sultan yang mulia. Beliau meminta dibawa ke rumah 2 orang yang dikatakan datang dari negara barat itu, Muslim yang datang dari barat itu. Maka 2 orang lelaki yang matanya biru ini, rambut perang, mengaku sebagai seorang Muslim. Tapi akhirnya Nurdin melihat dalam rumahnya ada benda-benda yang menimbulkan syak wasangka, iaitu kelihatan banyak pasir. Akhirnya raja yang mulia ni telah pun menyelak kapet yang terdapat di rumah sewa lelaki ini, dan ada satu lubang besar yang telah pun digali ke dalam jauh nak menuju ke makam Nabi SAW. Dan hukuman pancung bunuh telah dikenakan kepada 2 orang lelaki ini. Lalu Nurdin telah pun memastikan bahawa makam Nabi yang ada di depan sana, yang kubahnya warna hijau itu di bawah, telah digali satu lapisan besi kebal yang kuat, alloy, ke dalam, jauh ke dalam bumi sampai ke dasar bumi, bagi memastikan perkara sedemikian tidak lagi berlaku. Yang menariknya dalam sejarah ini tuan-tuan, beliau adalah seorang pemimpin yang hebat. Walaupun kepimimpinannya itu menyaksikan luasnya negara di bawah naungan beliau, tetapi beliau seorang raja yang saleh. Ya, ini yang menarik perhatian yang patut kita wujudkan dalam diri kita kesedaran tersebut. Kalau kita jadi seorang suami yang saleh, seorang pemimpin organisasi, pemimpin yang saleh, insya-Allah kita akan dapat hadiah-hadiah seperti ini. Kata Ibn Qayyim dalam salah satu karangan beliau menceritakan tentang mimpi yang baik ini. Mimpi yang baik adalah anugerah Allah SWT. Ar-ru'ya juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Mimpi yang baik ini adalah hadiah Allah 1/46 daripada kenabian. Kata para ulama, contoh Ibn Hajar, kenapa 46? Kerana tempoh kerasulan 23 tahun. Maka Allah kalikan dengan 2. Seorang yang saleh dia mampu mendapat mimpi-mimpi yang baik 1/46 bahagiannya. Jadi kata Ibn Qayyim, kalau engkau nak dapat mimpi yang baik, amalkan 3 perkara. Yang pertama, dalam hidup ini jadilah orang saleh. Jaga makanmu, jauhi benda-benda yang syubhat, apatah lagi yang haram. Yang kedua, berkata benar walaupun ia pahit. Dan yang ketiga sekali, ikutlah sunnah, amalkan sunnah. Dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita mimpi-mimpi yang baik yang akan membantu kita untuk urusan-urusan yang penting dalam hidup. Ada banyak lagi kisah yang dikemukakan. Ada yang mengatakan bahawa seorang cuba untuk mencerobor dari bahagian atas kubah hijau itu. Kubah hijau itu bukan zaman Nabi dibina, ya, dibina agak kemudian. Zaman siapa ya? Umar bin Abdul Aziz ke? Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni seorang khalifah yang terkemuka, yang Imam Syafi'i nyatakan beliau ni seorang mujadid Islam yang pertama dalam Islam. Kerana Nabi bersabda, Innallaha ba'atha ala ra'si mi'ati kulli sanatin man yujaddid laha amra diniha.
Sungguhnya Allah akan bangkitkan setiap 100 tahun di kepala 100 tahun akan ada seorang yang menjadi mujaddid. Mujaddid ni berarti seorang pemikir reformis yang akan mencanakan kebangkitan umat Islam. Jadi Umar bin Aziz ni dinobat sebagai mujaddid yang pertama dalam Islam oleh Imam Syafi'i. Jadi Umar bin Aziz ni telah pun berijtihad membuat kubur Nabi, makam Nabi ni menggunakan batu-batu yang sama dengan batu-batu Kaabah. Cuma beliau telah berijtihad menjadikan seginya sebanyak 5. Kerana kalau jadi 4 jadi macam Kaabah pula. Dan ijtihad itu ternyata diterima oleh para ulama, para tabi'in yang ada pada masa itu. Mereka mengiktirafnya. Maklumlah Umar bin Aziz adalah seorang yang sangat saleh, muslih. Ya, maka beliau ni mendapat ilham-ilham yang sangat tepat. Jadi sekali lagi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita beruntung berada di tempat yang mulia ni, banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita berpeluang masuk daripada pintu Babu Salam ni, menjurus terus ke bahagian makam Nabi itu, Nabi berada pada posisi yang paling dekat dengan kita. Dan selepas Nabi itu, di bahu Nabi adalah kepala Sayyidina Abu Bakar membawa ke bawah. Dan yang ketiga baring di sebelah Abu Bakar adalah Umar Khattab radhiyallahu an. Ya, yang mana bila Aisyah radhiyallahu anha berada dalam rumah tersebut, bila Nabi dimakamkan di situ dan ayahandanya, Aisyah masih lagi datang ke situ dalam keadaan bilik tersebut tertutup untuknya, rumahnya. Itu rumahnya sebenarnya. Beliau tidak memakai tudung dalam rumah tersebut. Tapi bila dimakamkan Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka Sayyidatina Aisyah masuk ke rumahnya itu sendiri dengan memakai hijab. Betapa tidak, kerana malunya seorang wanita yang mulia kepada Sayyidina Umar walaupun Sayyidina Umar sudah wafat. Dan Sayyidina Umar ni punya sejarah yang sangat hebat tuan-tuan ya. Kerana Sayyidina Umar ni antara yang terlibat, walaupun Allah SWT telah menetapkan jilbab bagi orang perempuan, tapi Sayyidina Umar lah antara yang mula-mula bertanya kepada Rasulullah, ada tak pakaian tentu, dress code untuk seorang muslimah. Kerana hadirnya ke rumah Nabi pada satu ketika, dijamu oleh Nabi. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha masih lagi berhijab, belum turun ayat untuk berjilbab. Ya, Sayyidina Umar ni seorang manusia yang unggul, yang Aisyah telah berkata, kalau engkau melihat Sayyidina Umar ni, engkau akan tahu sebenarnya Allah lahirkan dia untuk Islam. Kerana apa-apa pemikirannya menjurus kepada Islam. Ya, dan di situ dalam makam Nabi itu ada satu lagi tempat kosong. Tapi saya dan tuan-tuan tak bolehlah nak request dikebumikan kat situ. Sebab bila Abdul Rahman yang sangat akrab dengan Nabi dan sangat akrab dengan Aisyah radhiyallahu anha, ditawar oleh Ummul Mukminin Aisyah supaya dikebumikan di situ, ada tempat kosong satu lagi. Maka Abdul Rahman telah berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummul Mukminin Aisyah, sungguhnya tempat ini direservekan untuk Nabi Isa AS. Nabi Isa akan turun akhir zaman untuk membetulkan kebengkokan yang ada pada Kristian yang menyembah Trinity. Maka Nabi Isa akan diwafatkan sebagaimana manusia biasa. Maka itulah tempat untuk Nabi Isa AS direservekan. Jadi mudah-mudahan Allah beri pada kita keberkatan, Allah beri pada kita peluang untuk bertaubat banyak. Kerana mereka berkata antara sebab untuk diterima taubat adalah berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh. Apatah lagi di bumi yang penuh barakah ini, ada setengah ulama yang mentafsirkan, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalaulah mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka datang bertemu denganmu. Dan meminta kepada Allah keampunan, maka Allah SWT akan mengampunkan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita, anak isteri kita dan semua orang kita kasihi. Banyakkanlah berdoa kepada Allah SWT, banyaklah bertaubat kepada Allah SWT. Jadikanlah peluang kedatangan kita ke sini semata-mata untuk mencari redha Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.